Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda amma ba'd. Qala asy-syekhul muallif al-imam Tajuddin Abul Fadli Ahmad ibn Muhammad ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin. Qala ba'duhum taqad nafsi ila zawaji fara'aitul mihraba qadin syaqqa wa kharaja minhu na'lun min dhahabin mukallalun bil lu'lu'i faqila li hadha na'luha fa kaifa wajhuha fanqata'at syahwatun nikahi min qalbi. Betul ya? Baik, di muka surat 110 dari kitab Tajul Arus ya. Yang kalau kita terjemahkan berarti mahkota pengantin. Tetapi dari segi konteksnya lebih sesuai, mungkin barangkali kita terjemahkan sebagai permata-permata yang berharga ya. Jadi sebagaimana mahkota pengantin itu sesuatu yang bernilai tinggi, yang berharga, maka terkandung di dalam kitab Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala ini mutiara-mutiara nasihat yang berharga. Lalu dalam hikmah kali ini, Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala memberi gambaran betapa nikmat yang ada di dunia ini sangat kecil sebenarnya berbanding dengan nikmat yang disediakan oleh Allah SWT di hari akhirat, ya, di syurga nanti. Jadi, yang selalu menjadi tarikan nafsu ataupun syahwat kepada manusia adalah tarikan kepada wanita. Ya. Kalau lelaki tertarik mereka itu kepada golongan wanita dan begitulah ya sebaliknya. Wanita tertarik kepada lelaki. Yang pesen zaman sekarang lelaki dengan lelaki, wanita dengan wanita. Itu sudah luar dari kebiasaan lah. Iaitu pula yang nak diperjuangkan oleh sebahagian orang sekarang ni sebagai hak asasi. Sebagai human right. Yang kita faham is a human wrong. Because lelaki pasangannya wanita dan itu nanti akan menghasilkan zuriat. Tapi kalau sesama jenis, itu tidak dari segi biologinya, dari segi tabi'inya, bahkan dari segi zuriatnya itu tidak terhasil. Tapi ini memberi bayangan, salah satu daripada syahwat yang menarik seorang manusia selain daripada syahwat kepada harta, syahwat kepada pangkat dan juga jawatan adalah syahwat untuk berkahwin. Jadi disebutkan di sini ada diceritakan oleh sebahagian daripada orang-orang yang menjalani jalan menuju kepada ridha Allah, orang-orang soleh. Jadi dia cerita satu masa itu diri saya merasa ingin untuk berkahwin. Bukan kita menolak perkahwinan, kerana perkahwinan ini adalah sunnah atau amalan yang diamalkan oleh para rasul, para nabi alaihi wassalatu wassalam. Mereka secara umumnya berkahwin dengan tidak menafikan. Ada juga di kalangan para rasul seperti Nabi Yahya alaihissalam, seperti Nabi Isa alaihissalam yang tidak berkahwin. Tapi ramai di kalangan para rasul yang berkahwin. Ini bukan nak cerita supaya jangan berkahwin. Kita kena faham maksud hikmah ini adalah Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala
nak mencerita betapa kecilnya nikmat dunia yang kadang-kala telah mendorong kita itu tidak patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, telah mendorong kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, telah mendorong kita itu tergamak seolah-olahnya menjadi orang yang penjenayah di sisi undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata kerana ingin memenuhi syahwat untuk mendapat nikmat yang kecil sahaja. Jadi satu masa kata salah seorang daripada orang-orang soleh ini, saya itu ingin berkahwin. Tapi untuk dalam kejadian dia ni, tiba-tiba dia melihat mihrab, iaitu tempat dia melakukan ibadah, dia bersembahyang, beribadah di situ. Tiba-tiba dengan takdir Allah terbelah. Dan terkeluarlah daripada mihrab itu kasut daripada emas yang bertatahkan permata mutiara, yang maknanya bila dilihat tu sangat mengkagumkan, sangat indah sekali, kasut saja. Maka dikatakan orang kepadaku, ada orang bercakap kepada dia, ini baru kasutnya, yakni kasut bidadari. Maka betapa pula kecantikan wajah mukanya. Kalau kasut pun dah seindah dan menawan begitu, bayangkan wajah yang mempunyai kasut. Walaupun tak mustahil saja orang yang wajahnya tak cantik pakai kasut yang cantik, tapi ini gambaran yang tergambar pada orang ini. Lalu maka dengan peristiwa itu terputuslah dari hati itu keinginan untuk berkahwin. Jadi untuk dia rasa hilang dah keinginan untuk berkahwin itu kerana terpadamkan dengan keindahan yang ada di negeri akhirat. Maknanya baru bayangan kasut bidadari sahaja sudah tidak tertandingkan dengan apa yang ada di dunia ini. Jadi sebagaimana saya sebutkan tadi, kita kena faham pengajaran daripada apa yang berlaku kepada orang soleh ini bukanlah supaya orang itu tidak berkahwin dan sebagainya. Bahkan dalam hadis Nabi SAW memberitahu kepada satu kumpulan lelaki, 3 orang lelaki yang salah seorangnya kononnya dalam rangka ingin beribadah kepada Allah Ta'ala, dia mengatakan, saya tidak akan berkahwin dengan perempuan dengan alasan untuk fokus kepada ibadah. Lalu Nabi SAW menegur, yang seorang tu nak berpuasa langsung tidak mahu berbuka, yang seorang tu nak sembahyang langsung tidak mahu tidur. Jadi ini adalah bentuk-bentuk berlebih-lebihan di dalam mentaati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang memerintahkan kita supaya sembahyang, tidak melarang kita tidur. Bahkan badan kita ni ada keperluan untuk berehat dengan cara tidur. Allah yang memerintahkan kita supaya berpuasa juga, tidak melarang kita dari makan pada masa-masa kita tidak berpuasa. Demikianlah Allah Ta'ala yang memerintahkan kita supaya beribadah juga, tidak melarang dari kita itu bernikah kahwin, berzuriat, berkeluarga. Lalu Nabi SAW bersabda, man ghariba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang lari daripada sunnah saya, tak gemar kepada sunnah saya, maka dia bukan daripada golongan saya. Jadi jangan kita sangkakan kisah ini untuk menjadi satu moral of the story-nya adalah kita tu jangan berkahwin. Bukan. Tapi moral of the story-nya, nikmat yang Allah kurniakan kepada manusia di dunia ini sebenarnya sangat kecil berbanding dengan nikmat yang menanti di negeri akhirat, di syurga. Maka oleh itu hendaklah kita itu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi kemaksiatan. Moga-moga dengan itu kita tergolong daripada golongan ahli syurga dengan rahmat dan kurniaan daripada Allah Taala. Qala rahimallahu taala man huyiat lahul manazilu lam yarda bil qu'udi 'alal mazabili. Ini kalimah yang pendek tetapi mempunyai makna yang besar. Barang siapa yang telah disediakan untuknya rumah-rumah kediaman yang cantik, yang selesa, yang elok, tentulah dia tidak akan redha untuk dia itu tinggal di tempat buangan sampah. Kan ada orang yang tak ada rumah, homeless people, dalam bahasa Melayu dia panggil apa? Golongan menyantuni golongan gelandangan. Gelandangan. Jadi kadang mereka terpaksa duduk di tempat-tempat yang kotor, lapikkan dengan kotak saja, ataupun terpaksa mereka cari makanan-makanan yang telah dibuang oleh orang di tempat pembuangan sampah. Bahkan saya pernah tengok satu
video katanya di Filipina memang ada orang yang kerja dia tu dia akan pergi cari dalam tong-tong sampah restoran-restoran, lalu dia kumpulkan dan dijadikan makanan untuk golongan yang berpendapatan rendah ataupun golongan yang miskin. Jadi kita boleh fahamlah sebab mereka ni seolah-olah mereka tu tidak ada pilihan. Tapi bayangkan orang yang telah disediakan untuk dia tu rumah yang selesa, ada aircon, ada peralatan TV, ada internet, barangkali sampai ada gymnasium, sampai ada swimming pool misalnya. Jadi orang yang sudah ada rumah sebegini, takkanlah dia masih nak pergi duduk di tempat-tempat pembuangan sampah. Jadi ini bayangan kepada orang yang sudah disediakan oleh Allah Ta'ala balasan syurga yang baik. Takkanlah dia nak masih lagi sibuk menyebukkan diri dia ni di tempat-tempat sampah, di tempat-tempat maksiat, di tempat-tempat lalai, di tempat-tempat yang tidak membawa dia tu hampir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kadang-kadang kita hairan tengok orang-orang alim, orang-orang ulama, kenapa mereka sampai kadang-kala tu seperti tidak minat dengan dunia. Seperti mereka tu tidak ada kegarahan sebagaimana kita kalau ada peluang untuk dapat harta yang banyak, kita excited. Untuk dapat kereta yang mewah, kereta idaman, kita rasa seronok. Doktor dulu pun mungkin masa shopping kereta ada excitement. Tengok kereta ni, wah ni best, ini ada spek macam ni, ini ada teknologi macam ni. Zaman sekarang tak tahulah, dah dipromote EV pula, electrical vehicle, kenderaan yang pakai elektrik. So nampak menarik dan sebagainya. Tapi bagi orang-orang yang tertentu, bukan mereka tidak menggunakan perkara-perkara dunia ni, tapi mereka sepertinya memandang dengan hati yang tawar. Tidak ada sesuatu excitement. Kerana yang mereka disediakan untuk mereka tu jauh lebih hebat daripada apa yang ada di dunia ini. Jadi seolah-olahnya dalam perbandingan ini, apa yang ada di dunia ini macam tempat buangan sampah saja. Yang disediakan untuk mereka itu adalah rumah-rumah yang indah. Takkan mereka yang sudah ada rumah yang indah ini mahu lagi duduk di tempat pembuangan sampah ataupun tempat-tempat yang kotor sebegitu. Qala rahimahullah ta'ala, fa'malil a'mal as-salihati bainaka wa bainallahi sirra. Hendaklah kamu itu beramal dengan amal-amal yang soleh, itu hanya antara kamu dengan Allah saja. Secara rahsia. Wala tutli' alaihi ahlaka. Dan jangan bahkan diperlihatkan amal soleh itu kepada keluarga kamu. Jangan kata nak buat live pula, tunjuk pula dekat orang kita tengah solat tahajud, tunjuk pula dekat orang kita tengah munajat, merintih menangis kepada Allah Ta'ala. Jangankan begitu. Bahkan yang dalam rumah kita pun, biarlah ada ibadah kita tu tak ada orang tahu. Isteri kita tidak tahu, anak kita tidak tahu. Itu hanyalah rahsia antara kita dan Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Kenapa? Kerana inilah amal ibadah yang lebih aman daripada riak, lebih aman daripada perasaan ujub dan lebih dekat dengan keikhlasan. Dan keikhlasan inilah yang menjadi tempat tilik Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu memandang kepada hati manusia, dan yang mahal yang terkandung di dalam hati manusia itu adalah keikhlasan. Jadi bila kita tak ada orang yang lihat, hanya kita dengan Allah, insya-Allah keikhlasan itu dapat dicapai. Waj'alhu muddakharan indallahi tajidhu yaumal qiyamati. Maka jadikanlah ini sebagai simpanan perbendaharaan di sisi Allah yang nanti kamu akan dapat semula pada hari kiamat. Itu dah masuk dalam saving. Jangan dibelanjakan lagi dengan diceritakan kepada orang, digembar-geburkan kepada orang lain, jangan. Ini memang betul-betul rahsia. Ini fail sulit. Ini tak akan dibuka di alam dunia ini. Hanya akaun kita ini akan kita manfaatkan di hari akhirat besok nanti. Fa innan nafsa laha tamattu'un bi dzikril amali. Kenapa Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari memberi nasihat macam ini? Sehingga kan keluarga pun tak tahu, kerana
nafsu itu dia mempunyai satu kelazatan dengan dia menyebut amal-amal dia. Rasa seronok bila kita cerita amal soleh. Tapi kalau orang cerita amal buruk kita, kita rasa tak seronok. Tapi kalau orang puji kita dengan amal soleh, kita rasa seronok. Maka oleh kerana ada habuan nafsu di situ, kita bimbang tidak mendapat habuan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi awal-awal lagi, kita dah ambil langkah berjaga-jaga, kita pastikan ada amal-amal soleh kita, memang tidak ada seorang pun yang tahu, termasuk ahli keluarga kita, termasuk juga isteri kita, mereka ini tidak tahu tentang amal yang kita lakukan itu. Soma ba'duhum arba'ina sanatan lam yuftir biha siwal idaini walam ya'lam bihi ahluhu. Dan ada orang, dia berpuasa sunat dah selama 40 tahun. Tak pernah dia tak berpuasa kecuali pada 2 hari raya. Yang ni termasuklah hari-hari tasyrik lah, maknanya selain daripada hari-hari yang diharamkan berpuasa, hari lain semua dia puasa. Itu bukan poinnya lagi. Mungkin ramai yang mampu buat macam itu. Walaupun masih lagi minoriti. Tapi masih ramai yang mungkin dia itu mampu banyak berpuasa. Tapi yang lebih daripada itu adalah walam ya'lam bihi ahluhu, dan ahli keluarganya tidak mengetahui pun bahawa dia berpuasa. Ahli keluarga pun tak perasan kata dia puasa. Ahli keluarga ingatkan dia macam orang lain juga. Hanya hari-hari Ramadan, hanya hari-hari tertentu saja puasa. Rupanya dia berpuasa setiap hari selama 40 tahun, yang mana itu dijadikan sebagai rahsia antara dia dan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu contohlah. Kiaslah kepada amal-amal soleh yang lain, mungkin ada dalam bentuk bacaan Al-Quran, mungkin ada dalam bentuk zikir dan wirid, mungkin ada dalam bentuk solat dan sebagainya. Qala rahimahullah ta'ala, la tunfik anfasaka fi ghairi ta'atillah, wa la tanzur ila saghirin nafasi, bal unzur ila miqdarihi, wa ila ma yu'tillahu al-'abda minan ni'ami, wal anfasu jawahiru, wa hal ra'aita ahadan minal uqala'i yarmi jawharatan ala mazbalatin. Jadi yang ini adalah satu peringatan yang barangkali ramai orang tak perasan. Ramai orang take for granted, iaitu turun naik nafas kita ini setiap detik, itu adalah sesuatu yang kita take for granted. Jadi oleh kerana kita take for granted, maka kita tidak menghargai. Kita menggunakan turun naik nafas kita ini pada perkara-perkara yang sia-sia. Perkara-perkara yang tidak membawa kepada ketaatan kepada Allah Ta'ala. Bahkan lebih parah barangkali turun naik nafas kita ini dalam keadaan kita melakukan maksiat wal-iyazubillah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala nak beri satu peringatan bahawa benda ni sebenarnya besar. Nafas kita yang turun naik ini adalah satu merupakan permata yang berharga sebenarnya. Jadi kata beliau, jangan sekali-kali kamu membelanjakan, yakni menghabiskan nafas-nafas kamu itu selain daripada berbuat taat kepada Allah Subhanahu Taala. Kita bila kita tak bernafas, kan setiap detik. Jadi ini galakkan supaya kita ini taat kepada Allah pada setiap detik. Jadi mungkin orang kata, oh macam mana setiap detik nak sembahyang, macam mana setiap detik nak puasa, macam mana setiap detik nak berzikir. Jadi jangan kita lupa bahawa ketaatan kepada Allah itu bukan hanya dalam bentuk-bentuk ibadah khusus seperti sembahyang, puasa, zikir dan sebagainya. Bahkan juga dalam bentuk ibadah yang umum. Seperti kita itu keluar mencari nafkah dengan niat untuk mencari rezeki yang halal, dengan cara yang halal, dengan niat untuk tidak meminta-minta kepada orang, itu masih termasuk dalam ketaatan. Dan ada juga ketaatan dalam bentuk batin. Misalnya orang tu dia sudah rehat, dia sudah berhenti rehat daripada solat, tetapi dia sebenarnya masih sedang melakukan ketaatan. Kenapa? Kerana hatinya itu ada rasa syukur kepada Allah Subhanahu Taala. Kan ada orang dia sembahyang, dia rasa bangga, dia rasa dia lebih baik pada orang lain. Tapi orang ni tak, lepas dia solat dia rasa syukur, dia kata alhamdulillah, mujurlah Allah jadikan aku ni orang yang solat. Mujurlah Allah tidak jadikan aku daripada kalangan orang yang tidak menunaikan solat.
Kemudian dia ada rasa sabar dengan mungkin penyakit yang sedang menimpa dia, atau dia sabar menahan diri dia daripada melakukan maksiat. Jadi ini perkara yang tidak nampak di mata manusia, tapi ada nilai ketaatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata Imam Abi Attallah As-Sakandari rahimahullah taala, jangan kamu pandang kepada kecilnya nafas tu. Nafas tu kan biasa saja. Bahkan kalau orang yang tak ada penyakit semput ke, penyakit asma ke, nafas dia tidak seperti didengar oleh orang pun, kan? Nafasnya tak didengari pun. Jadi jangan lihat pada kecilnya nafas itu, tetapi lihatlah kepada nilainya. Kalau tidak bernafas, tidak ada nilai lah. Dah jadi orang mati lah. Dah tak boleh sembahyang, dah tak boleh puasa, dah tak boleh berniaga, dah tak boleh buat apalah. Jadi walaupun nafas itu kecil, jangan sekali-kali kamu spend satu nafas pun, melainkan ada nilai ketaatan dalam nafas tersebut. Jadi kamu kena tengok kepada nilai dia. Macam batu permata, walaupun kecil, tapi nilai dia besar. Mahal, intan belian tu mahal. Berbeza dengan batu biasa, walaupun besar sepemeluk, berapa harga orang nak beli. Kadang-kadang orang tak nak beli, nak buat apa kata dia. Dah lah batu ni besar, tak nak letak kat mana kata dia. Tapi kalau batu permata kecil, tapi nilai dia tinggi. Jadi lihatlah kepada nilai nafas tadi, dan lihatlah kepada apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada hamba daripada pelbagai nikmat, yang mana dengan dia boleh bernafas itulah. Nikmat makan ada, nikmat berjalan ada, nikmat tidur ada. Ya. Cuba orang nak tidur tapi susah nak bernafas, kan tak boleh tidur. Ataupun orang tengah asma macam mana, nak makan pun tak boleh. Jadi berbagai nikmat sebenarnya yang Allah kurniakan melalui turun naik nafas itu, maka jangan sekali-kali turun naik nafas itu berlaku lain daripada ketaatan. Lalu Imam Ibn Attallah menekankan lagi, fal anfasu jawahiru. Maka nafas-nafas itu sebenarnya adalah permata-permata yang sangat berharga. Wa hal ra'aita ahadan minal uqala'i, adakah kamu pernah melihat satu orang yang berakal, bukan orang gila lah, orang yang sihat, orang yang waras, yarmi jawharatan ala mazbalatin. Orang tu akali waras, tapi batu-batu permata yang berharga dia campak dalam tong sampah. Ada ke kamu pernah jumpa orang macam tu? Kalau orang gila, kita tidak heran lah. Orang gila mungkin dia campak duit dalam api, mungkin dia bakar bangunan. Itu tak kisahlah, itu orang gila, orang tak ada akal. Tapi kalau orang ada akal, tak mungkinlah dia mensia-siakan benda yang berharga sebegitu. Bahkan kan masa di Terengganu dahulu ada orang jumpa emas di lubuk mandi. Orang sampai sanggup bertungkus lumus berhari-hari, ambil risiko tanah runtuh dan sebagainya. Padahal berapa sangat yang dia dapat daripada dia mendulang tu? Sikit je. Bukan sampai 3 kilo, bukan sampai 4 kilo, tak berapa gram saja. Tapi sebab nilainya tinggi. Maka bukan saja dia tak sanggup buang, bahkan yang ada dalam tanah pun dia sanggup gali. Dia sanggup basuh, dia sanggup mencari di antara tanah itu yang mana satu itu tersisa emas, kerana itu berharga. Jadi kesimpulan daripada hikmah ini adalah Al-Imam Ibn Attallah As-Sakandari rahimahullah taala men-highlightkan betapa berharganya setiap nafas yang kita tarik dan juga setiap nafas yang kita hembus. Sekira-kira jangan satu pun turun naik nafas itu berlaku, melainkan kita usahakan supaya ada nilai ketaatan dalam turun naik nafas tersebut. Qala rahimallahu taala, afatuslihu zahiraka wa tufsidu batinaka. Adakah patut kamu tu hanya memperelokkan zahir kamu sahaja, padahal kamu merosakkan batin kamu? Kalau bab zahir kan kita beria-ria, nak fikir nak pakai baju color apa, nak pakai baju yang macam mana. Kemudian kalau orang wanita terutamanya lagi fikir nak letak apa kat muka, nak bagi kulit nampak cantik, nampak bersinar. Bahkan ada yang lagi letak lipstick, yang lagi yang letak eyeshadow lah, macam-macam lah. Sebab apa? Tujuannya supaya yang zahir tu nampak indah, nampak cantik. Jadi tak munasabah lah
Yang zahir kamu yang satu masa nanti akan jadi rosak, yang satu masa nanti akan jadi makanan kepada cacing dan juga ulat. Yang itu kamu beria memperelokkan, spend so much money untuk beli kosmetik, untuk buat rawatan. Ada orang buat rawatan hidung, ada orang buat rawatan gigi, ada orang buat rawatan macam-macam lah supaya nampak cantik dan lawa. Tetapi tak logik kalau dalam masa yang sama batin yang menjadi tempat penilaian Allah Ta'ala itu dirosakkan. Famithaluka kal majzumi labisa siyaban jadidatan wa yakhruju minhu fil batinil qayhu was-sadidu. Kalau macam itulah perangai kamu hanya memperelokkan zahir kamu saja, batin kamu tak jaga, maka perumpamaan kamu tu macam orang yang kena penyakit kusta. Tapi dia pakai pakaian baharu yang cantik. Padahal dalam baju itu keluar daripadanya nanah dan danur daripada bahagian dalamnya. Fa anta tuslihu ma yanzuru ilaihin nas. Lalu kamu tu memperelokkan apa yang menjadi tempat tilik mata-mata manusia. Wala tuslihu qalbaka alladhi huwa li rabbika. Padahal tergamak kamu tidak mempercantikkan hati kamu. Yang mana hati kamu ni adalah buat Tuhan kamu. Jadi kalau kita atas dunia ni, kadang-kadang kan bila tetamu nak datang, kita cepat-cepat kemaskan rumah, bersih-bersihkan, letak perhiasan, keluarkan pinggan mangkuk baru, supaya orang nampak cantik. Apatah lagi kalau orang yang nak datang tu orang yang ada kedudukan, orang yang ada keistimewaan, lagilah kita beria-ria supaya dia nampak cantik. Sebab itulah kadang orang kata, elok juga kalau orang-orang besar ni selalu datang melawat, supaya orang tu baiki jalan, orang tu tutup lubang, orang tu buat benda-benda bagi cantik pemandangan. Padahal orang besar datang sekali-sekala saja. Kalau tak cantik pun, berapa minit saja dia dilihat yang tak cantik. Yang duduk situ lah yang sepatutnya kamu lebih ambil berat. Dia tu bertahun-tahun nak lalu kat situ. Jalan berlubang teruk. Tapi kadang mentalitinya begitu. Jadi Al-Imam Ibn Athaillah Sakandari rahimahullah ta'ala tak nak mentaliti hanya memperelokkan yang cantik saja untuk manusia. Manusia kalau disuka pada kita pun, apa yang dia boleh beri pada kita? Dia bukan boleh beri nyawa kepada kita. Dia bukan boleh masukkan bahagia dalam hati kita. Dia bukan boleh bagi pengampunan dosa. Dia bukan boleh bagi syurga kepada kita. Kalaupun dia suka kepada kita. Itu pun belum tentu. Kadang-kadang orang meluat. Apa pakai macam ni? Beria sangat. Kadang orang meluat. Kalau dia suka pun tidak bawa manfaat, apatah lagi kalau dia meluat. Sedangkan hati kita ini, itu boleh menjadi tempat yang menjadi sebab Allah redha kepada kita. Qala rahimahullah ta'ala, al-hikmatu kal qaidi in qayyatta biha nafsaka imtana'at. Hikmah, kebijaksanaan itu adalah umpama tali pengikat. Kalau kamu ikatkan diri nafsu kamu itu dengan hikmah kecerdikan, maka nafsu kamu itu akan terkawal. Dia akan tercegah daripada melakukan dosa dan maksiat. Wa in ramaitaha tasayyabat. Tapi kalau kamu campakkan saja tali pengikat itu, kamu buangkan, maka nafsu itu akan bermahajalela, melakukan noda dan dosa. Kalau kita bayangkanlah, kita tengok dalam rancangan TV ke, rencana tentang National Geographic ke, tiba-tiba kita tengok satu orang tu, orang dah ikat harimau yang ganas tu, dia senyap-senyap datang, dia pergi buka. Tu macam mana kita fikir, ya Allah, dia ni kenapalah cari penyakit. Kita dah nampak dalam rancangan TV tadi macam mana ganasnya harimau tu, tapi akhirnya berjaya ditangkap dan diikat. Tiba-tiba dia senang hati pergi buka rantai tu, kita kata memang cari naas, betul lah. Sedangkan kita ni selalu cari naas sebab kita buka ikatan nafsu kita itu, iaitu hikmah kebijaksanaan itu kita rungkai, kita buang, maka biarkan nafsu kita itu bertindak sewenang-wenangnya. Wa yukhafu alaika min syarriha. Maka dibimbangi ke atas kamu itu akan, kalau dalam contoh tadi, akan dibahamlah oleh harimau yang ganas tadi. Kamu nanti akan dirosakkan oleh nafsu kamu. Wa mithalu dzalika kal majnun fi baitika.
Jadi misal yang dilakukan tadi itu umpama orang gila yang ada dalam rumah kamu. Yukhribuhu wa yaqta'u thiyaba. Orang gila bila duduk dalam rumah, maka dia akan merosakkan rumah tersebut, habis dia hempas sana sini dan dia mengoyakkan segala pakaian. Fa idza qayyadtahu starahta. Bila kamu ikat dia, barulah kamu tu dapat berehat. Ataupun kamu kurung dia. Wa idza tarahtal qaida wa kharajta fadarru baqin. Tapi kalau kamu lepaskan dia, lepas tu kamu keluar dari rumah, maka kemudaratan itu akan berterusan. Tak apa dia buat. Jadi nafsu kita ni ada kalanya lebih teruk pada orang gila lagi. Tapi kita relax je, kita tak ikat dia. Kita lepaskan dia sesuka hati. Qala rahimahullah ta'ala. Ya ayuhas syekh, qad afnaita umuraka. Syekh di sini bukan makna syekh guru agama ya. Kita dah terbiasa kalau orang alim, ulama, kita panggil syekh ya. Tapi syekh di sini dari segi bahasanya maksudnya orang tua. Wahai orang tua bangka, seolahnya macam itulah. Qad afnaita umuraka. Engkau telah menghabiskan umur kamu sia-sia je. Dah berapa lama dah kamu ni tidak taat kepada Allah. Dah berapa lama dah kamu tu maksiat kepada Allah. Uban pun dah penuh dah, janggut pun dah putih dah. Fastadrik ma fataka. Maka segeralah kamu itu mendapatkan kembali apa yang telah terlepas. Qad labistal bayadha wa huwa syaib. Dan engkau telah memakai pakaian putih, ya, yakni segala uban yang ada di rambut, yang ada di kening, yang ada di janggut. Ya. Wal bayadu la yahmilud danasa. Sedangkan sesuatu yang putih bersih itu tidak sepatutnya membawa kekotoran. Itu ada salah eja, dia terbalik. Kena baca dari kanan pula yang tu. Kekotoran. Jadi kalau kita ni sudah beruban, macam saya sendiri pun janggut ni majoritinya dah putih lah. Ada sikit-sikit aja yang hitam. Dulu semua hitam. Kemudian ada sorak dua putih. Sekarang almost semua putih lah. Jadi sepatutnya kalau dah macam ni, kena insaf lah. Dalam ayat ni dia kata, wahai si tua bangka. Dah tua bangka dah. Jadi kena sedar-sedar lah. Kena berubah lah. Sebab yang terlepas sudah banyak. Yang tersisa tu tinggal sikit lagi. Kemudian kata Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala lagi, qala mithalul qalbi kal mir'ati wa mithalun nafsi kan nafasi. Kullama tanaffastan nafasa 'alal mir'ati tasawwadat. Hati itu dia umpama cermin. Bukan kamra'ah, bukan seperti wanita. Imra'ah lain, mir'ah lain. Tapi antara dua tu ada kaitan yang rapat lah. Jarang kita jumpa wanita tak suka cermin. Cermin kereta orang pun jadi untuk betulkan tudung. Dah sedap betulkan tudung, tiba-tiba perasan ada orang dalam kereta. Jadi kadang-kadang disebut al-imra'ah wal mir'ah syai'an la yaftariqani. Wanita dan cermin dua benda yang tidak berpisah. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah cermin, ya, mir'ah bukan imra'ah. Jadi perumpamaan hati seseorang itu umpama cermin. Dan perumpamaan nafsu tu umpama nafas kita. Setiap kali kita menghembuskan nafas pada cermin, kan dia jadi beruap. Jadi nafsu ni dia akan beri kesan pada hati. Qalbul fajiri kamir'atil ajuzil lati dha'ufat himmatuha an tajluwaha wa tanzuru fiha. Adapun hati orang yang kaki buat maksiat, fajir ni orang jahat lah. Umpama cermin muka perempuan yang tua. Perempuan tua pun dia ada cermin muka dia. Tapi dia nak lap cermin pun dah malas lah. Nak tengok dalam cermin pun tak rajin lah. Sebab yang dia tengok pun hanya kedutan-kedutan saja. Dah tak lagi keindahan sebagaimana masa dia muda dulu. Jadi pun kalau cermin dia kotor, dia pun tak berapa rajin nak bersihkan. Dan dia pun malas nak tengok pada cermin. Ini ibarat hati orang yang buat maksiat. Wa qalbul arifi kamir'atil arus.
kulla yaumin tajluha wa tanzuru fiha fala tazalu masqulatan. Adapun hati orang yang arif, orang yang kenal kepada Allah Ta'ala, orang yang taat kepada Allah Ta'ala, umpama cermin pengantin. Setiap hari ia membersihkan dan memandang kepadanya. Pengantin baru, hari-hari pun tengok cermin, bersolek, ya. Dan cerminnya itu kekal bergemelapan. Ini perbandingan antara hati orang yang ahli maksiat dan hati orang yang ahli taat. Qala rahimahullah ta'ala, himmatuz zahidina fi kathratil a'mal. Wa himmatul arifina fi tashihil ahwal. Himmah yakni kesungguhan. Orang-orang yang zuhud, orang-orang yang tidak cinta kepada dunia, dia cinta kepada akhirat, cinta kepada Allah, itu dia bersungguh-sungguh melakukan amalan dia. Dia banyak buat amal. Dia rajin sembahyang, rajin puasa. Kalau tak zuhud, rajin apa? Dia rajin cari harta lah. Rajin pada dunia lah. Tapi orang zuhud, dia rajin buat amal ibadah. Wahimmatul arifin fi tashihil ahwal. Sedangkan kesungguhan orang-orang yang arifin, orang-orang yang makrifah kepada Allah Ta'ala, dia lebih bersungguh-sungguh untuk memperelokkan hal keadaan mereka itu. Bukan kata tidak perlu buat taat. Tapi kalau buat taat itu masih dirosakkan dengan riak, masih dirosakkan dengan ujub, masih dirosakkan dengan takabur, maka ketaatan itu jadi sia-sia. Maka orang yang arif billah, dia fokus kepada memperelokkan ahwal. Orang itu daripada riak, dia jadi ikhlas. Daripada ujub, dia jadi memandang kepada kurniaan Allah. Daripada takabur, dia menjadi tawaduk. Yang orang yang insaf diri dia, bahawa dia hanyalah hamba Allah dan seterusnya. Yang terakhir, insyaAllah pada hari ini, kita lihat hikmah yang mana Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala memberi nasihat, kata beliau, arba'atu asya'a tu'inuka ala jala'i qalbika. Ada 4 perkara yang boleh membantu kamu membersihkan hati kamu. Pertama, kasratuz zikri. Kalau kita rasa hati kita ni macam penuh dengan pelbagai kekotoran, maka pertama, perbanyakkan zikir. Yang kedua, waluzumus samti, banyak diam. Sebab bila kita banyak bercakap, kita banyak silap, kita banyak lara, kita banyak, jadi hati tu jadi keras, sebab terlalu banyak bercakap perkara yang sia-sia. Jadi nak bagi bersih balik, banyak diam. Wal khalwatu, berkhalwat, bukan khalwat dengan makna yang negatif tu, maknanya lelaki dan wanita ditangkap berkhalwat, bukan. Khalwah ni maknanya bersunyi. Seorang tu dia ada masa hanya diri dia, untuk dia bertafakur, untuk dia insaf, untuk dia muhasabah. Dan yang keempat, waqillatul mat'ami wal mashrabi, mengurangkan makan dan minum. Kerana kalau kita terlampau banyak makan dan terlampau banyak minum, itu juga menyebabkan hati itu menjadi lalai, ataupun hati itu menjadi keras, tidak mendapat satu keinsafan dan kesedaran. Moga-moga Allah Ta'ala mengurniakan manfaat dan juga berkat kepada kita daripada hikmah-hikmah yang kita bacakan dan kita huraikan sedikit daripada kalam Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala. Hadza wabillahi taufiqu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma syrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana binuri hidayatika kama natarada binuri syamsika abadan abada. Allahumma anqulna min dhullil ma'siyati ila izzi ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.